Bismillahirrahmanirrahim. Akan share. Okey, khair insyaAllah. Kita sambung semula kajian kita. Pelajaran ke-23, Darsus Salisu wal Ishruna. Pelajaran 23. Ini perbualan. Ja'far qala, Ainal mudarrisun? Ainal mudarrisun? Mudarris itu adalah guru, ramai mereka semua. Ainal mudarrisun? La. Ini kenapa? La dakhalun wala hum fi ghurfatil mudarrisin. Oh, la dakhalu fil fusul wala hum fi ghurfatil mudarrisin. Mereka tak ada masuk dalam kelas dan mereka juga tidak ada dalam bilik guru. La ini biasanya sebenarnya ini kurang penggunaannya ayat ini sebenarnya. La dakhalu. Biasanya menggunakan kalau fi'il madhi dinafikan, kebanyakannya menggunakan ma. Ma dakhalu fil fusul wa ma hum fi ghurfatil mudarrisin. Gitu kan. Biasanya ma lah yang biasa digunakan. La pun jarang-jarang ni. La dakhalu fusul wa la hum fi ghurfatil mudarrisin. Jadi guru-guru ini ialah fusul tu jamak fasl. Yes, naam. Faslun kelas, fusul kelas juga. Faslun juga bermaksud musim panas, musim sejuk, musim hujan, macam-macam musim ya. Kalau di Arab lagi banyak juga musim panas, musim sejuk, musim semi, musim gugur. Ejaan yang sama. Ejaan yang sama. Faslun fusul. Hadza faslus shaif. Hadza faslus syita. Faslun juga bermaksud semester dalam pelajaran sekolah. Universiti ada semester 1, semester 2, itu bahasanya adalah faslun. Ada faslul awal. Cuma dikatakan faslul dirasi. Faslul dirasi itu itulah semester. Faslun fusulun. Okey, kemudian Adnan qala ajaba, Adnan menjawab, azunnu annahum fi ijtima'in. Saya kira saya ingat mereka itu dalam ada meeting, ijtima'. Ijtima' itu meeting, pertemuan, ya. Ada perjumpaan. Meeting lah ya, ijtima' itu meeting. Ara'aital mudarrisinal jududa? Adakah kamu melihat guru-guru baru, judud? Judud ini apa nih judud? Mayarika makna judud. Jadi. Jamak daripada jadid. Jamak taksir ya. Jadidun baru, jamaknya adalah judud. Judud. Jadi maka dia dinasab di sini. Jududa dinasab sebab dia sifat kepada mudarrisin yang dinasab. Mudarrisin itu masuk sebab dia maf'ulun bih. Dia maf'ulun bih, maka judud itu juga dinasab. Ya. Kemudian qala Ja'far aja'a mudarrisuna jududun. Aja'a mudarrisuna judud. Adakah guru-guru baru itu datang? Adnan qala na'am ja'a khamsatu mudarrisina jududin, mudarrisina jududin. Masih ini sifat-sifatnya. Sifat kepada sifat kepada ramai ya. Jadi juga berbentuk jamak. Tapi kalau satu jadid. Ra'aitu ahadahu fil maktabati, saya melihat salah satu daripada mereka itu fil maktabah, di perpustakaan. Qabla qalil, baru sahaja. Just now Inggrisnya. Just now. Baru je saya lihat dia. Dia mereka. Qabla qalil. Ismuhu Al-Husain bin Al-Hasan. Oh, masya-Allah. Al-Husain bin Hasan.
Jadi di sini kalau kita tengok di sini dalam perbualan ini kita ada istilah tadi apa ini judud ya, mudarrisin al-jududa. Kalau kita perhatikan bentuk mudarrisina itu adalah kedudukan sebagai objek. Maka judud sifatnya juga dinasab. Kemudian apa lagi? Judud inilah sifat mengikut kepada yang disifati. Dari segi jamaknya, maka mudarris jamak, judud juga jamak. Mudarrisin ini ada mudarrisin dia ada ma'rifah, maka al-jududa juga ma'rifah. Ma'rifah ni ada alif lam ya. Apa lagi yang diikuti tadi? Pertama jamak jumlah dia, i'rabnya, nasab-nasab, kemudian muzakkar, kemudian kemudian ma'rifah dengan ma'rifah. 4 ya. Ada 4 perkara yang diikuti oleh sifat ni. Kalau kita tengok lagi yang perkataan Ja'far, dia kata aja'a mudarrisuna jududun. Di situ sama-sama rafa'. Jududun ni rafa' sebab mudarrisuna rafa'. Mudarrisuna jamak, judud itu ikut juga jamak. Kemudian mudarrisuna itu bentuk lelaki, judud jugalah bentuk muzakkar ya, muzakkar. Kemudian terakhir adalah nakirah dengan nakirah. Mudarrisuna nakirah sebab tak ada alif lam. Maka sifatnya buat juga berbentuk nakirah. Itu dia tentang sifat mausuf ya. Okey, kalau ada soalan terus tanya ya. Jadi yadkhulu ahadul mudarrisina jududi. Ini juga adalah sifat mausuf kepada jar ya. Sebab ahadu itu adalah salah seorang. Itu mudhaf. Al-mudarrisina ini mudhaf nilai, dijar dengan tanda ya. Maka sifatnya jududi berbawah. Jadi masuklah salah seorang daripada guru baru. Maka dari itu berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka pelajar menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya ustaz. Ini istilah apa ni, kalau kita menerima satu orang baru atau tamu macam tu, kita akan orang Arab mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Welcome lah, kalau kita welcome, silakan. Meraihkan. Selamat datang ya, selamat datang. Welcome. Kata-kata selamat datang lah ini. Ahlan itu maksudnya ahlan itu nazalta ahlan, kamu datang sebagai keluarga. Ahlan itu keluarga. Maksudnya kamu masuk sini macam keluarga kami. Ini. Wa sahlan. Sahlan apa maksudnya sahlan? Senang. Mudah. Senang, mudah. Jadi semua perkara Ahlan tu ahlan tu dari ahli. Ahli keluarga. Jadi dia datang macam ahli keluarga. Jadi mau siapapun datang, kita sanggup dia macam ahli keluarga. Ahlan, kamu datang sebagai keluarga kami. Kamu datang dengan mudah. Marhaban ini selamatlah ya. Kalau harfiah ada macam mana tu Ustaz? Harfiahnya tadi ahlan keluarga, sahlan dan mudah, wa marhaban. Marhaban apa? Selamatlah ya. Marhaban selamat. Selamat datanglah. Marhaban selamat. Marhaban ni kasih sayang hab. Ya. Rahaba ya. Kamu saya dah hilang dah ni. Saya dah kemas semua barang, buku-buku saya dah masuk dalam kotak. Ustaz nak pindah ke? Kalau balik akan balik ke Indonesia. Semalam habis kemas barang, buku-buku saya masuk dalam kotak, dah hantar dengan kontainer. Ya ke? Jadi saya hantar kargo lah, orang Indonesia kata kargo. Jadi ada syarikat mesej kan ini. Saya bagi mesej kepada kawan-kawan semua, Ustaz nak balik 23 bulan ke Indonesia. Tapi kita akan teruskan Zoom. Ustaz akan teruskan Zoom dari sana lah. Coba siapa yang ada kamus, coba buka rohaba. Apa maksudnya rohaba? Kamus saya dah masuk dalam ini. Ada yang ada kamus? Tuan Haji. Ada kamus Tuan Haji? Saya tak ada kamus pula.
Ya marhaban. Rahaba yarhabu. Oh, rahaba yarhabu. Rahab. Siapa ada kamus? Tuan, puan? Sekejap. No problem. Allah. Dari huruf ra, setelah itu arha, tumpah yang awal. Salam wa marhaban. Ternampak aja. Ternampak malu. Oh, apa? Ada yang dapat. Marhaban. Dapat. Wahaba menjadi luas. Selamat datang. Selamat datang, luas. Apa lagi? Rahuba menjadi luas. Rahuba Oh iya. menjadi luas. Oke. Maknanya lapang lah ya. Jadi kamu datang sebagai keluarga, datang dengan mudah, apapun Mudah datang dengan mudah dan lapang lah itu ya, lapang. Jadi orang itu menerima dengan lapang dada, dengan senang mudah. Dan masya Allah lah, masya Allah. Okey. Dengan apa ni istilah ini ya. Dan itu diperhatikan di Arab lah. Setengah dia apalagi kalau di kawasan-kawasan yang bukan bandar lah ya, orang-orang kampung itu, kalau orang Arab ni masya Allah, dia penghormatannya kepada tetamu itu sangat-sangat besar. Kadang-kadang dia gini, kita datang, dia tak tanya apa-apa dulu. Masuk apa alam salam, dia masuk rumah dulu, duduk dulu, minum dulu, dah minum, dah makan, apa bagi, baru dia tanya apa. Baru dia tanya ada hal apa kan? Apa hajat yang kami boleh bantu. Dia tak tanya dulu apa-apa, dia datang dulu, minum, makan dulu itu kan, dia bagi makan. Baru dia tanya apa keperluan. Kalau kita kan masuk depan pintu lagi, untuk apa? Itu tanya, nak buat apa ke sini? Itu tapi kalau Arab di bandar sama juga. Arab di bandar pun sama juga ya. Yang maksud saya yang di kawasan-kawasan kampung-kampung tu, masya Allah mereka tu. Bahkan disuruh bermalam sinilah 3 hari dulu, baru pulang. Meraihkan tetamu. Oh iya, masya Allah, ihtiram, itu hanya ihtiram kepada tetamu tu. Okay, jadi itu ada masalah marhaban ya Ustaz ya. Ini sebab dia baru kan, jadi tarhib selamat datang. Kita sekejap lagi masuk Ramadan, ada istilah tarhib Ramadan. Tarhib itu sebenarnya selamat datang Ramadan. Maka budak aneh apa ni baby yang baru datang ya, baru lahir ini, kita ada marhaban tu semuanya, ucapan selamat datang adanya bayi. Okey, kemudian al-mudarrisu kata ashkurukum ya ikhwan. Ashkurukum, saya bersyukur kepada kamu sekalian. Terima kasih semuanya. Ashkurukum, terima kasih semuanya wahai saudaraku. Kam taliban fi faslikum haza. Talib ini pelajar. Berapa pelajar dalam kelas kamu ini? Kam taliban fi faslikum haza. Umar qala, jawab Umar, fihi 30 taliban. Fihi salasuna taliban. Di dalamnya atau fil fasli salasuna taliban, ada 30 pelajar. Mudarisu walakinnani ara 25 taliban faqat. Fa aina al-akharun? Walakinnani. Ini perkataan walakinnani, ini dua penggunaan dia. Boleh walakinnani atau walakinni. Nani atau ni saja. Sama dengan inna, ada inna, ada innana, dengan maksud yang sama. Inni dengan innani, maknanya sama. Walakinni atau walakinnani, itu juga maknanya sama. Tetapi aku ara, melihat 25 taliban faqat, hanya 25 pelajar sahaja. Faqat ini
sahaja. Sahaja. Only. Only. Fa'inal akharun, mana yang lain? Akhar. Ada akhar, ada akhir. Apa bezanya akhar dengan akhir? Kalau akhar itu Akhar. yang lain, akhir. Yang lain-lain. Akhir. Kalau akhir, Akhir. Yang Akhir. akhir lah. akhir itu yang Yang terakhir. kemudian. Yang terakhir. Maka hari ada hari apa? Hari akhirat. Akhirat itu akhir, yang terakhir sekali lagi ada. Yang paling akhir lagi sekali dalam hidup ini adalah akhirat. Ainal akharun, di mana yang lain? Umar kata, hum ghaibun al-yaum, mereka semua gaib hari ini. Gaib itu bukan gaib menghilang, tapi gaib itu Hadir. tak hadir. Gaib. Istilah jadi gaib hadir. Lawan gaib itu hadir. Al-Mudarris qala ayyu kitabin taqra'una, buku apa? Ayyah. Dia dibaca ayah bukan ayyu. Ayya kitabin taqra'una. Jadi ayah ini dia isim istifham yang bukan mabni. Kalau yang lain tu mabni semua. Man, hal, man, apalagi ma, mata, kaifa, semuanya mabni. Kecuali ayyu. Ayyu tak mabni. Ayyu kitabin, buku apa? Buku yang mana? Ayat ini sebenarnya buku yang mana? Ayat kitabin taqra'una, buku yang mana yang kamu baca? Kalau banyak pilihan buku, maka itu menggunakan ayyu. Ayat kitabin. Ayat di sini sebagai maf'ulun bih, sebagai objek, maka dibaca ayat bukan ayyu. Objek daripada fi'il yang ada di depan dia. Maknanya dia maf'ulun bih muqaddam, didahulukan. Ayat mudhaf, kitabin mudhafun ilaihi. Menjawabnya, naqra'u hadzal kitabah. Kami membaca buku ini. Naqra'u hadzal kitabah. Kami membaca buku ini. Ismuhu, namanya, maksudnya tajuknya adalah Qisasul Nabiyina. Kisah para nabi. Kisah ini adalah jamak taksir. Apa mufradnya? Siapa tahu mufradnya? Qisasun. Jamak taksir. Mufradnya adalah qissatun. Qissatun. Itu yang menjadi bahasa Melayu, menjadi kisah. Kisah. Maksudnya kisah sebenarnya dia double apa? Dia syaddu sebenarnya. Qissatun. Cuma lidah Melayu ni tak suka yang tebal-tebalnya jadi sa semua. Sin. Kisah. Sebuah kisah. Al-Qasas. Al-Qasas tu sama. Masdar. Qasasun. Masdar betul. Qasas. Satu kisah. Jadi kisasun jamak dia. Kisah-kisah para nabi. Nabiyina jamak muzakkar salim. Ustaz, nak tanya Ustaz. Nam, tafadhal. Ya. Ayyu kitabin tadi, ayyu tu Ustaz kata mudhafun ilaih saya. Apa nama? Ayyu tadi, dia tadi maf'ulnya. Betul. Boleh tanya je. Jadi ayah, sebenarnya dibaca ayah di sini. Dia maf'ulun bih kepada taqra'una. Taqra'una ya. Kami membaca. Pula di baris bawah kan, kitabin kan ayat kitabin. Ayat mudhaf. Ayat mudhaf, kitabin mudhafun ilaih. Mudhaf juga. Ya, kitabun itu mudhafun ilaih. Jadi yang mana, kitab yang mana yang kamu semua baca, ya, sedang baca. Maksudnya kitab apa yang dipelajari lah ya dalam kelas itu. Ayat kitabin taqra'una. Maka ayat itu adalah maf'ulun bih, dia mudhaf, kitabin mudhafun ilaih. Taqra'una adalah fi'il dan fa'il. Fa'ilnya itu adalah waw. Waw mati itu, waw jamak itulah fa'ilnya. Fa'il dari bentuk dhamir muttasil rafa. Macam mana kita kenal mudhafun ilaih depan ni kan? Mudhafun ilaih di depan, ini dibawa ke belakang ni. Macam mana kita tahu? Dia
apa ni? Ayya ni mudhaf, kitab ni mudhaf ilaih. Yang sebenarnya di hadapan itu ada ayya dia. Ayya ni memang selalunya kalau dia berkaitan bersambung dengan fi'il, dan dari segi makna memang dia sebagai objek, maka dia akan dijadikan dia maf'ulun bih lah nama dia. Dia akan dinasab. Jadi ayya kitabin. Jadi ayya di sini secara makna sendiri dia sebenarnya sebagai objek. Jadi apa yang kamu semua baca? Ayat kitab. Dia sebagai soalan dan dia sebagai objek juga. Ayat kitabin taqra'una. Karena ini memang sebab dia sesuainya di awal. Kalau kita tukar taqra'una ayat kitabin, dia walau alam adakah penggunaan adakah digunakan seperti itu, tapi kebanyakannya selalunya diawalkan ayat ni. Dalam surah Isra pun ada, dalam surah Isra itu ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ayyamma tad'u. Ayyan di situ sebagai objek daripada tad'u. Selalunya dia sebagai isim yang maf'ulun bih kalau selepasnya itu ada fi'ilnya. Okey. Jadi ayyam maf'ulun bih, mudhaf dan kita mudhaf ilaih. Okey, ada soalan lagi? Saya kira yang ada tinggal sikit yang kita habiskan dulu ini teksnya ni. Al-mudarrisu liman huwa, siapa dia? Liman huwa. Tadi okey, liman huwa, siapa dia? Adnan huwa li fadilati. Maksudnya ni guru bertanya siapa? Liman huwa, bagi punya siapa dia? Maksudnya buku itu karangan siapa? Siapa yang menulisnya? Siapa penulisnya? Liman huwa. Punya siapa buku itu? Dia itu maksudnya buku ya. Huwa li fadilati Syekh Abil Hasan An-Nadawi. Ini ulama besar di India. Abul Hasan An-Nadawi, ini orang India ni. Di antara ulama kontemporer lah yang menghasilkan banyak karya di bidang hadis, bidang wawasan Islam, tasawuf Islam, banyak juga. Ada juga adanya sirah nabawiyah. Ulama besar ini, ulama hadis. Jadi daripada Syekh Abil Hasan An-Nadawi. Al-mudarris kam safhatan qara'tum fihi, berapa safhah? Apa safhah ni? Surat. Safhah muka surat. Lembaran ya. Muka surat lah ini safhah. Kam safhatan muka surat, berapa surat yang kamu telah baca? Qara'na 53 safhatan, kami telah membaca 53 muka surat. Adnan al-kitabu fihi tis'una sahfatan. Kitab itu di dalamnya ada 90 muka surat. Qara'na minha 53 safhatan, kami telah membaca 53 safhah muka surat. Fabaqiya, baki bahasa Melayunya baki ya. Baqiyah bahasa Arab sebenarnya, jadi bahasa Melayu. Baqiyah ini fil madhi. Baqiyah 37 safhatan. Tersisa 37 muka surat. Jadi baki 37 muka surat yang boleh dibaca. Jadi safhah ini penggunaan huruf nombor-nombor sebenarnya ya. Penulisan nombor dan apa yang ada selepas nombor itu. Salasan wa khamsina safhatan. Dia berbaris atas safhatan. Kemudian Harun, ma ajmala haqibataka ya ustaz? Bikam ishtaraitaha? Ma ajmala, Harun kata ma ajmala haqibataka ya ustaz? Cantiknya beg ustaz. Ma ajmala, alangkah cantiknya haqibah beg. Engkau wahai ustaz. Bikam ishtaraitaha? Berapa engkau belikan? Berapa harga engkau belikan? Sebenarnya ni di Arab ini biasa je orang bertanya kepada guru kan. Kalau kita mungkin aib lah kan. Kita tanya guru kita bawa beg, kita tanya berapa harga itu. Satu aib mungkin untuk kita. Tapi di sana biasa je.
Ishtaraituha bi thamanina riyalan. Saya membelinya dengan harga samanina riyal. 80 riyal. Sebenarnya meskipun ini dia tak berkaitan dengan budaya, mungkin nak bagi kita tunjuk bagaimana menggunakan nombor-nombor dalam tulisan. 80 itu samanuna, samanina, bagaimana tulisannya dan bagaimana dia dijar dengan ya. Bi thamanina riyal. Dengan pelajaran, kalau kita belajar nahwu ada namanya tamyiz. Tamyizun. Ini bagi anda pernah belajar ya. Jadi riyal itu riyalan, safhatan, itu semuanya kedudukannya dipanggil tamyiz. Ada satu bab dalam ilmu nahwu namanya tamyiz. Itu selepas tamyiz itu kan ada, salah satunya setelah nombor-nombor. Nombor mulai daripada 11 hinggalah ke 99. Maka dia dikali nasab. Safhatan di sini riyalan. Hasim ana ishtaraitu mislaha bi 70 riyal. Hasim kata saya telah membeli seumpamanya sama dengannya beg yang sama 70 riyal dengan 70 riyal. Amru kata ana ishtaraitu haqibatan asghara minha bi 60 riyal. Saya telah membeli haqibah asghara minha. Asghara ini adalah sifat kepada haqibatan. Yang lebih kecil daripadanya dengan harga 60 riyal, 60 riyal. Riyalan. Okey, tuan-tuan, ada soalan tentang sini? Ini perkataan-perkataan yang ada di sini adalah ishtaraitu, ishtaraita, haqibah, baqiyah, baki. Safha ini adalah muka surat. Kemudian nombor-nombor lah ya. Salasun wa khamsin. Ustaz. Ya, tafadhal. Ni ma ajmala tu. Ya. Itu takjub kan? Betul. Jadi ayat ma ajmala haqibataka itu dia mesti dibariskan dengan bahasa atas. Ajmala dia sama dengan af'ala. Dia ada ajmala di sini, ada sebenarnya ada dia sebagai fi'il, bukan sebagai isim. Ma ajmala haqibat dia sebagai fi'il. Cantik ajmala. Dia ini adalah dipanggil uslub ta'ajjub. Uslub ta'ajjub atau bentuk ayat ta'ajjub. Ta'ajjub ini alangkah indahnya, alangkah cantiknya ajmala. Kemudian selepas ajmala itu adalah dia dinasab sebagai maf'ulun bih. Haqibata ini maf'ulun bih. Jadi kalau kita baca ma ajmalu, itu maksudnya apakah yang cantik? Ma itu menjadi soalan. Tapi kalau dibaca ma ajmala, maka ma itu sebagai ma ta'ajjubiyah, ma ta'ajjub. Alangkah cinta indahnya. Kalau besar kabir menjadi ma akbara, alangkah besarnya. Ma asgara, alangkah kecilnya. Alangkah cantiknya, indahnya. Okey, itu dia. Kita dapat lagi warning ini. Kita masih ada masa 20 minit lagi saya kira kita keluar di sini kita teruskan kajian kita. Kita keluar lagi sekali lagi. InsyaAllah mungkin ini terakhirlah macam ni. Nanti next kelas kita akan saya akan usahakan dapat belilah bayar bulan-bulan tu biar kita tak terputus-putus macam ni. Saya tutup dulu recording.